Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan yang lain. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama diberi adalah Nurul Izzati binti Rizal yang memegang nombor matrik 271212. Okey, hari ini Zati nak berkongsi sedikit mengenai tugasan yang keempat yang Zati pilih mengenai kuih tradisional iaitu kuih seri muka. Okey, kalau kita ketahui kuih seri muka kebiasaannya dibuat dalam talam ataupun loyang yang besar. Okey, ia berbentuk bulat maupun berbentuk segi empat sama. Dan kuih seri muka ini adalah sejenis kuih kuih talam yang selalu dihidangkan sebagai pencuci mulut. Kuih seri muka ni kalau kita tahu lagi, dia mempunyai dua lapisan iaitu di bahagian bawah adanya pulut dan di bahagian atas adanya kastad. Dan selain itu, kuih seri muka ini juga adanya bahan utama. Bahan utamanya adalah santan kelapa yang segar kerana ia mempunyai satu tekstur yang orang kata berkrim dan berlemaklah di bahagian kuih tersebut. Dan seterusnya juga, kuih seri muka ini boleh didapati di negara Indonesia iaitu kawasan terutamanya adalah Kalimantan dan Singapura dan Malaysia. Dan kuih seri muka ini juga kalau kita fahami lebih lagi di bahagian utara semenanjung Malaysia dikenali sebagai pulut sekaya. Seterusnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuih seri muka adalah yang pertama iaitu kelapa parut. Okey, yang kedua telur ayam. Yang ketiga iaitu tepung gandum. Dan seterusnya daun pandan yang telah dipotong. Lepas tu ada perisa pandan. Seterusnya pewarna hijau dan gula pasir. Seterusnya adalah pulut putih yang telah direndam. Okey, yang terakhir adalah kulit kayu manis dengan jintan manis. Yang ni ikut masing-masing lah atas cita rasa untuk buat kuih seri muka. Okey, untuk bahan A, masukkan daun pandan yang sudah dipotong. Kemudian masukkan pula 2 cawan kelapa parut di dalam pengisar. Masukkan pula 3 biji telur ayam, 2 cawan air kosong dan akhir sekali masukkan jintan manis dan kulit kayu manis. Okey. Selepas dikisar, kita tapis dahulu bahan tersebut. Kemudian kita tapis lagi untuk kali kedua supaya tiada ampas-ampas di dalam adunan kita nanti. Okey, masukkan garam sedikit untuk penambah rasa. Dan masukkan pula 1 cawan tepung gandum, 1 cawan gula pasir dan 1 penutup esen pandan. Tak akhir sekali kita masukkan pula 2 penutup pewarna hijau pandan. Kemudian kacau adunan itu sampai sebati. Okey? Okey, untuk bahan B pula, masukkan 1/1/2 cawan pulut putih dan 1/1/2 cawan santan kelapa yang segar tau. Dan masukkan pula sedikit garam. Terakhir sekali, kita masuklah daun pandan. Okey, seterusnya masukkan pulut yang dah masak ke dalam loyang. Sebelum tu lapik dahulu dengan plastik. Okey, ratakan pulut dan tekan sedikit supaya pulut itu mampat. Masukkan ke dalam periuk kukus dahulu selama 30 minit. Okey, kemudian apabila pulut dah masak, kita masukkan pula bahan A tadi ke atas pulut tersebut tau. Dan biarkan selama 30 minit juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama diberi adalah Nurul Izzati binti Rizal. Saya merupakan pelajar penulisan kultur sosial di UM. Di mana hari ini saya ingin membuat sesi soal jawab dengan Puan untuk tugasan pelbagaian budaya dan kepulauan manusia, iaitu tugas 4 mengenai kuis muka. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya inilah membuat sesi soal jawab dengan Puan. Boleh? Boleh. Okey, boleh tak Puan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya nama Rahayu lah, Rahayu binti Ghazali. Panggil Kak Ayu lah. Okay. Nama gelaran dia Kak Ayu lah. Kak Ayu lah, lebih kurang tu. Apa membuat kuih seri muka ini, adakah warisan turun-temurun yang sering digunakan lah, sering dijualan? Lebih kurang macam tu lah. Kira macam belajar tu daripada mak macam tu. Lepas tu saja-saja je buat. Lepas tu tak sangka pula ada orang minat, orang suka kan, orang tempah. Itulah. Kira warisan turun-temurun lah. Warisan turun-temurun lah. Okey, kalau Kak Ayu kan, berapa lama lah Kak Ayu berniaga dalam bidang jualan kuih seri muka ni? Kok baru lagi sebenarnya berniaga dalam bidang ni selepas kok berhenti kerja lah. Masa kok kerja dulu kok tak buat lah. Kira kok berhenti kerja, lepas tu kok saja-saja buat ni orang tempah. Tapi kira dalam 2-3 tahun lah, lebih kurang macam tu lah. Kiranya 2000 apa? 2-3 tahun lepas lah. 2-3 tahun lepas, dalam tahun 2019, 2020 macam tu. 2019, 2020 macam tu lah. Lama dah lah, 3 tahun macam tu lah. Bilakah Kak Ayu mula menjinak untuk membuat kuih seri muka ini sehingga dijual kepada orang lain? Kira sejak bila? Sejak kok berhenti kerja tu. Sejak waktu kerja tu. Lepas tu kok saja buat lah. Lepas tu dah orang makan, dia kata sedap. Bagi mulut mereka lah. Lepas tu mereka tempah-tempah dan bagi tahu orang-orang semua. Ya, dari orang tu sampai ke orang tu. Jadi macam berlapis lah. Lepas tu mereka nak order untuk memberi pun macam tu lah. Kalau lagi nak tanya, tumpahan yang dibuat kuih seri muka ni selalunya macam majlis macam ni. Macam orang selalu tempah kat kok lah. Untuk bersedih pun mereka tempah. Untuk kenuri, banyak untuk kenuri lah selalu tu. Kalau kenuri tu mereka, sebab kok potong siap-siap. Kok potong siap-siap. Dalam satu loyang tu 64 pieces. Kiranya kalau hantar kat customer pun, customer tinggal buka kotak, ambil je, tak payah potong-potong dah semua kan. Kiranya setiap majlis kau buat macam tu lah, dalam kotak dah potong-potong. Potong-potong siap-siap. Kira kebanyakan customer tu memang mereka nak potong siap-siap lah. Mudah lah kan. Mereka pun bukan reti nak potong kan. Tak sama lah. Potong siap-siap. Okey, untuk Lati rasa setakat itu sajalah kuih seri muka yang Kak Ayu cuba ceritakan dan berkongsi dengan Lati. So, terima kasih banyak-banyak Kak Ayu kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab sesi soal jawab ni. Terima kasih. Sama.